Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Buletin Awani Khas sempena ucapan Perdana Menteri yang akan menyampaikan ucap utama di Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 sebentar saja lagi. Perdana Menteri merupakan Perdana Menteri yang akan menyampaikan ucapan dalam sesi kali ini selepas beberapa ketua negara dan juga ketua kerajaan untuk sesi hari ini, antaranya Presiden Republik Macedonia Utara. Begitu juga selepas itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Perdana Menteri Mauritius, dan selepas itu barulah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa perkara yang sudah pun dijangkakan akan disentuh oleh Perdana Menteri berkaitan dengan status multilateralisme dunia berhadapan dengan krisis global, terutamanya isu berkaitan dengan Rusia dan juga Ukraine, krisis climate ataupun perubahan iklim, dan juga bagaimana agenda menangani cabaran global 2030. Begitu juga pastinya naratif Malaysia Membangun Madani akan dibawa ke pentas dunia untuk pertama kalinya di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini. Jadi untuk melihat perkara ini, sebelum kita mendengar ucapan Perdana Menteri di New York sebentar saja lagi, saya akan bersama dengan anda memberikan analisis kenyataan ataupun debat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pertubuhan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya akan bersama dengan Transi Syed Hamid Albar di sebelah kanan saya, tidak asing lagi mantan Menteri Luar dan juga mantan beberapa portfolio utama dalam kerajaan sebelum ini. Tan Sri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tan Sri, kerana mengajak saya bersama. banyak perkara yang mungkin dikongsikan. Ramai yang berbicara tentang prestisnya Pertubuhan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu, apatah lagi di UNGA, iaitu untuk sesi ke-78. Sebagai mantan Menteri Luar dan juga beberapa portfolio utama negara pernah disandang oleh Tan Sri sendiri dan berkesempatan banyak kali ke New York. Jadi apa istimewanya pada Tan Sri apabila kita dapat bersama pemimpin kerajaan dan juga pemimpin negara di UNGA setiap kali sesi di New York? Terima kasih banyak. Saya fikir kita kalau jadi menteri lah, tak kira menteri luar atau menteri apa, kita sentiasa memikirkan peluang yang terbaik untuk berada di New York. Lebih-lebih lagi semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Oleh kerana ia adalah satu pentas dunia. Dan pentas dunia di mana pelakon-pelakonnya daripada berbagai peringkat, menteri, presiden, ketua kerajaan, ketua negara. Jadi dia menunjukkan kepelbagaian dunia ni, beraneka ragam, dan masing-masing mahu menyampaikan risalah atau mesej. Sama ada untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan rantau ataupun untuk kepentingan dunia secara keseluruhan. Apa pasal kita nak hidup dalam dunia yang aman, yang damai, di mana ada kesamaan di antara negara-negara, mengelakkan peperangan, mengelakkan konflik. Jadi itu peluang yang terbaik. Sama ada diterima atau tak terima orang lain, kita punya suara mesti didengar di situ. Antara momen ataupun pengalaman Tan Sri yang sukar dilupakanlah apabila mengetuai delegasi Wisma Putra dan bersama juga ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri di UNGA, bila dan juga ketika yang mana yang Tan Sri masih ingat sampai sekarang? Saya fikir saya masih ingat sekali bila Tun Mahathir tak nak pergi kepada persidangan Millennium Summit. Millennium penting tu ya. Millennium Summit penting. Pasal Millennium Summit itu adalah satu khas. Jadi dia suruh saya pergi. Alamak. Bila saya pergi, saya fikir saya berasa nervous. Nervous oleh kerana saya kena bersama ketua-ketua kerajaan, ketua-ketua negara lain yang kuasa besar, kuasa Presiden, Perdana Menteri macam-macam. Jadi akhirnya
bila habis tu lega bila habis bercakap. Pasal kita kena bercakap bagi pihak negara. Kita tak boleh, saya oleh kerana saya bukan ketua negara atau tak boleh ketua cakap kerajaan, itu, tak boleh. Kita kena menyampaikan pandangan dan sikap negara terhadap isu-isu milenium yang mustahak. So oleh itu satu. Lagi satu, saya fikir Malaysia, kita sentiasa memainkan peranan untuk melihat bahawa bangsa-bangsa bersatu ni lebih adil, lebih mewakili masyarakat antarabangsa pada masa kini. Yang kita menganggap bahawa bangsa-bangsa bersatu ni lapuk pasal dia adalah ciptaan selepas Perang Dunia Kedua oleh mereka yang berjaya di dalam peperangan. Jadi kita patut update. Jadi kita sentiasa aktif. Itu yang saya fikir, tidur lambat, bangkit pagi, berjalan, jumpa orang tak habis-habis. Kena berfikir apa kita nak bercakap, apa yang nak kita berinteraksi. Tidak boleh cakap sembarangan, Tan Sri. Tak bolehlah, kalau nanti kan jadi bahan kerana ketawa orang pula kan, atau menjadi perbualan. Pendirian, pasal dia negara. Kita bukan diri kita. Diri kita sebagai individu ni tak penting. Sebab negara punya suara, negara punya kedudukan amat penting. Kita sampaikan dengan artikulasi, dengan kita menyampaikannya dengan cara dan ungkapan yang terbaik. Supaya orang menghormati negara kita, bukan sahaja sebagai negara membangun, tetapi kita juga negara yang mahu mencapai tahap negara maju, rakyatnya yang berbagai kaum, bangsa dan agama. Kita nak tunjukkan contoh. Setiap kali Malaysia ni kita ada contoh yang boleh kita tunjukkan kepada dunia untuk mengikuti kita atau mengambil tauladan daripada kita. Ya, kita sebuah negara kecil, Tan Sri, tetapi kita aktif di pentas global, terutamanya di platform-platform multilateral seperti PBB, NAM, ASEAN ataupun OIC. Jadi, adakah kita terasa kerdil apabila pemimpin besar kita berada di rostrum membawa isu-isu Palestin, isu keadilan bagi negara-negara kecil, impak ekonomi apabila berlakunya perang ataupun isu perubahan iklim dan sebagainya. Adakah kita terasa kecil ataupun orang memandang setiap kali pemimpin Malaysia akan berada di rostrum, mereka menunggu ucapan itu? Saya fikir kalau daripada segi negara ketiga, negara membangun, mereka sentiasa melihat kepada Malaysia sebagai negara contoh. Pasal kita ada 3 elemen yang paling penting. Kita ada masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, tapi ada keharmonian, ada kestabilan, ada keamanan. Jadi kita juga kita bermakna, kita menunjukkan bahawa kecilnya kita ada kestabilan politik. Kita ada keselamatan, ekonomi kita berkembang dengan baik. Walk the talk lah. We can walk the talk. Kita boleh bercakap sebagaimana kita nak lakukan. Jadi dengan itu orang hormat kita. Saya fikir dalam pentas antarabangsa ni yang paling utama sekali ialah untuk dapat kehormatan orang. Kecil ni tak kira, kita yakin kepada kemampuan dan kebolehan kita. Dan ini satu pentas untuk kita berlatih, untuk menunjukkan bahawa kita kecil, tapi kecil juga macam cili padi. Dia kecil, dia pedas, ada benda-benda. Jadi peranan itu kita mainkan dengan penuh hikmah, dengan kebaikan, dan kita tak sombong. Jadi itu saya fikir menjual nama Malaysia. Tetapi kita kata pun bernostalgia ketika suara Malaysia didengar dengan baik apabila era Tun Dr. Mahathir dan juga beberapa pemimpin utama negara membawa suara Malaysia dan juga membawa suara negara-negara membangun ke pentas antarabangsa. Sekali lagi nampaknya di bawah Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, dunia menunggu-nunggu kerana beliau bukan orang biasa, tetapi sudah pun dikenali ketika bersama dengan kerajaan sebelum ini, ketika beliau menjadi pemimpin utama pembangkang dan sebagainya, dan sekarang memimpin negara ini. Jadi adakah ini sebenarnya satu peluang untuk mengembalikan Malaysia ke pentas antarabangsa? Saya fikir dia ada peluang yang terbaik, yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10, oleh kerana dia memang bermain di pentas antarabangsa.
Jadi oleh itu bangsa-bangsa bersatu ataupun persidangan-persidangan rantau bukan sesuatu yang asing. Ya. Tapi dia sekarang Yang Muhammad kena Ketua negara. menunjukkan Ya. diri dia sebagai ketua kerajaan. Ketua kerajaan. Sebagai ketua kerajaan untuk menunjukkan dia akan membawa dan meneruskan kegemilangan Malaysia dengan pendekatan-pendekatan yang baru, dengan transformasinya, dengan reformasi untuk ada paradigm shift. Oleh kerana dunia sudah berubah. Betul, jauh. Bukan dunia Macam dulu, ya. Jadi kena bawa pendekatan-pendekatan baru yang segar, yang memberikan nafas baru kepada perjuangan kita, kepada kehormatan orang. Jadi tapi masyarakat antarabangsa juga pandang dia tinggi oleh kerana dia dapat keluar daripada tekanan. Ya. Kan dia lama dia punya cita-cita untuk jadi Perdana Menteri 25 tahun. 25 tahun. Lepas tu bila dia jadi dengan macam-macam cerita di belakangnya, cabarannya, kan? ya. Maka survival dia, kelangsungan dia. Jadi itu ada advantage lah, ada keuntungan untuk dia. Dia kena menggunakan. Beliau kena menggunakan dengan sebaik mungkin pada pandangan saya, oleh kerana nama ada. Ya. Peranan yang telah dimainkan orang tahu. Sekarang tunjukkan bagaimana dia beliau mau membawa Malaysia ke hadapan, Ya, di tengah medan dunia. Situasi himpitan global masyarakat dunia hari ini bukan kepalang, Tan Sri. Isu perang Rusia Ukraine berlanjutan. Isu recovery, fasa pemulihan selepas pandemik COVID-19 masih perlahan. Ekonomi masih tidak menentu. Isu climate, perubahan iklim memang real, suatu yang sudah pun berlaku. Apa yang kita lihat dengan food security, isu bencana alam yang semakin menjadi-jadi dan sebagainya. Nampaknya impaknya kepada negara-negara yang vulnerable memang real. Negara kepulauan, negara-negara sedang membangun, apa yang berlaku di Asia Selatan, apa yang berlaku di negara-negara Afrika. Nampak ada banyak perubahan-perubahan politik dan juga coup sedang berlaku di Afrika sekarang. Jadi adakah ini ruang yang Perdana Menteri akan sentuh dalam ucapan sulung beliau? Pada saya itu adalah ruang yang terbaik. Pasal bila kita berdepan dengan cabaran dan masalah, dia juga membawa peluang. Jadi dia dapat menunjukkan bagaimana sikap dan cara kita mau menguruskan isu-isu rantau dan global. Betul. Dan bagaimana kita mendekati dan isu-isu yang menunjukkan bahawa dunia ini sudah berubah. Apakah cadangan kita? Apakah syur kita? Jadi saya fikir amat menarik untuk dia. Dan peluang tu. Because when you have challenges, you have problem. Then it create opportunity. Opportunity to show that kita boleh memainkan peranan dan kita ada cadangan-cadangan dan sure dan menggunakan Malaysia sebagai dokongannya bagi sebuah negara. Jadi orang memang menunggu-nunggu apakah dia akan membawa pembaharuan dari segi pendekatan, kan? Yang kita paling dekat adalah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap ataupun bersama dengan pimpinan ASEAN dan juga rakan-rakan di sidang kemuncak ASEAN di Jakarta pada bulan lalu. Antara pemimpin yang mungkin tidak ada yang lain, begitu lantang membawa isu kemanusiaan yang berlaku di Myanmar pada ketika ini, di mana influx pelarian Rohingya itu, Malaysia amat terkesan dengan lebih 200,000 berada di negara kita dan mengapa masyarakat dunia dan ASEAN berdiam. Itu begitu juga dengan isu evergreen yang sentiasa menjadi kekuatan Malaysia. Semua Perdana Menteri mengangkat isu ini. Itu isu Palestin dan juga di kalangan rakan-rakan OIC. Tetapi Datuk Seri Anwar mengangkat dengan jelas. Dunia perlu melihat isu Palestin dan juga pimpinan PBB di bawah Susah Agung Guterres pada sidang kemuncak di Jakarta. Adakah ini sudah pun ditunjukkan ketika sidang kemuncak di ASEAN? Saya ada beberapa sidang kemuncak rantau di beberapa medan yang ini. Kita tengok apa yang telah berlaku ialah ada penerimaan. Dan oleh kerana dia mengambil tajuk-tajuk dan suara-suara lantang untuk menyuarakan kisah keadilan, kisah kekerasan yang berlaku, konflik yang tidak patut, cara mencari kedamaian. Kawan-kawan rantau kita ni dia menyuara secara terbuka. Secara terbuka. Dan ini yang orang tak. Pasal ASEAN ni sekarang, orang anggap ASEAN ni
terlampau berhati-hati sangat untuk menangani masalah dia sendiri. Dan masalah Myanmar, sama ada kita suka atau tidak suka, hanya boleh diselesaikan di ASEAN. Walaupun masyarakat antarabangsa akan memberi sokongan, tapi kita kena mengambil di hadapan untuk memainkan peranan kepimpinan. Jadi insya-Allah saya fikir dengan itu orang dah nampak yakin yakin bahawa dia memang terjurus kepada mencari isu-isu utama untuk orang kata memperbaiki order dunia ni, untuk memperbaiki sistem multilateral. Ni orang cakap macam-macam berkenaan bahasa diplomatik ni. Kepelbagaian. Ini dia ada di situ. Peluang yang terbaik untuk dia menyuarakan apa yang selama ni mungkin menjadi sensitif ataupun idealisme pada dia. Tapi sekarang dia berhadapan dengan keadaan di mana real politik. Politik yang sebenar, politik antarabangsa yang sebenar, dan dia boleh menyuarakan pandangan dan pendapat dia. Sebagai contoh, Tan Sri begitu dekat dengan isu Myanmar. Isu kerana Tan Sri dipilih oleh OIC untuk berunding dengan junta bagaimana melihat kebajikan dan hak etnik Rohingya dan juga etnik minoriti yang lain yang terkesan akibat kuasa politik di Myanmar. Tapi ASEAN begitu, nak kata perlahan ataupun tidak, tetapi setiap kali sidang kemuncak ataupun kenyataan di bawah Sekretariat ASEAN begitu jelas ASEAN mahu solusi menang-menang di Myanmar. Tetapi setiap kali sidang kemuncak tidak ada konklusi yang kukuh berkaitan bagaimana ASEAN dan juga masyarakat dunia berhadapan dengan isu hak asasi di Myanmar. Jadi adakah dengan pengalaman Tan Sri itu dan melihat kekuatan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, Malaysia perlu merebut peluang ini? Saya fikir Malaysia sama ada Myanmar suka atau tak suka, sama ada ASEAN terima atau kita sentiasa kena bersuara. Kita sentiasa kena membuat cadangan dan syur. Supaya akhirnya apa yang kita nak akan tercapai. Isu pasal ASEAN ni, dia sistem dunia. Sistem dunia ni bercakap. Tindakan lebih slow, tidak boleh seiring dengan bercakap. Oleh kerana ada kaedah, proses-proses yang perlu dilalui. Oleh itu kita rasa kecewa. Tapi yang paling baik sekali untuk ASEAN ialah sekarang isu itu adalah dalam agenda. Dia ada di atas meja orang kata. Kalau dulu tak mau langsung, tak boleh masuk, non-interference. Kita tak boleh masuk bawah campur. Pun susah, susah. Sekarang dah ada di address. Perdana Menteri, ketua-ketua kerajaan yang hadir atau ketua negara yang hadir mula bersuara bercakap hal ini, dan kita harap ini akan mempunyai kesan akhirnya. Tapi kalau nak ada kesan, maybe perlu kepada shock treatment. ASEAN ni tak pernah buat shock treatment. Myanmar kot patut digantung ke? Patut dibuang ke dulu sementara waktu, melainkan sehingga dia menukar dia punya ni. Pasal junta ni, dia punya rekod adalah teruk. Dia cakap lain, dia buat lain. Jadi kita nak supaya ASEAN tidak terjejas. Kita sama-sama boleh membangun ASEAN. Patut kita bangunkan berasaskan kepada kerjasama. Ini yang kita nak capai. Dan saya fikir dalam beberapa meeting yang berhormat PM ke-10 telah menyuarakan hal ini. Jadi orang nampak ada konsistensi. Dia sudah ada istiqamah dia. Jadi kalau dia ada istiqamah, nanti satu hari insya-Allah kita mencapai. Kita nak negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Thailand ni penting. Dia ada border yang sama, yang banyak masuk. Thailand, lepas tu Bangladesh berhadapan dengan masalah yang amat besar sekali, besar, ramai sekali ada. Jadi semua bekerja sebagai satu pasukan dengan dukungan masyarakat antarabangsa, dan China, India, Russia semua masuk jauh. Dan kita bolehlah dapat kata the world is a better place kalau kita ada kedamaian dan kita ada hak asasi dihormati, kebebasan diberikan, demokrasi boleh dihidup dan disegarkan walaupun tak perfect. Okey, bergerak ke hadapan juga, apa yang kita akan expect ataupun jangkakan ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pastinya semua melihat isu berkaitan dengan perang antara Rusia dan Ukraine itu perlu diselesaikan. Apa juga caranya. Tetapi bagi kuasa-kuasa besar, mereka seolah-olah
amat dingin untuk menerima pandangan ataupun idea peperangan itu perlu dihentikan segera. Terutamanya di kalangan negara NATO dan juga sekutu besar Amerika Syarikat, seolah-olah memberi senjata itu free flow nampak sekarang, dan perlu mempertahankan by hook by crook rakan mereka Ukraine daripada pencerobohan Rusia. Jadi adakah ini juga ruang kepada Perdana Menteri ke-10 untuk kerana Malaysia tidak membuat pendirian menyokong mana setakat hari ini yang kita tahu, dan kita perlu dengar apa kenyataan Datuk Seri Anwar yang di pentas PBB sebentar saja lagi. Saya tengok ada dua perkara yang perlu kita tumpukan. Pertamanya ialah tidak ada negara boleh menyokong pencerobohan sebuah negara ke negara lain. Itu semua negara ada konsistensinya. Di masa yang sama kita kena tengok sebab-sebab orang kata sebab di peringkat akar umbi. Orang yang memprovokasikan peperangan. Misalnya kita membekalkan ASEAN punya pendirian dan Malaysia punya pendirian. Saya percaya Yang Amat Berhormat akan suarakan. ASEAN punya pendirian. Perkara ini perlu dirundingi. Oleh kerana ini kita bercakap berkenaan kemungkinan perang nuklear. Bukan sesuatu, dan dia telah membangkitkan masalah ekonomi, masalah politik, semua masalahnya. Dan saya fikir provokasi itu datang daripada NATO punya itu. Jadi kita kena sebab itu yang penting ialah kita mesti nak through diplomatic channel, melalui rundingan, kita mesti peperangan ini mesti dihentikan. Kalau nak ini tidak ada, there will be no menang-menang. Dan saya berasa kecewa bila saya dengar ucapan Joe Biden. Joe Biden ke Joe Biden. Joe Biden. Dia punya ucapan pasal kita nak Amerika adalah sebuah negara yang penting. Mereka seharusnya dia menggalakkan semua orang untuk duduk di meja perundingan. Cukuplah. Dah berapa banyak kematian. Dah berapa banyak kemusnahan yang berlaku. Adakah dunia kita sekarang kurang makanan. Kita ekonomi susah. Dan dia menjejaskan negara-negara membangun. Amerika punya kedudukan ekonomi juga dan kedudukan politik di Amerika juga tidak menentu. Jadi saya anggap ini bukan satu rivalry dan persaingan yang perlu. Kita perlu kepada coexistence. Kita perlu pada kerjasama untuk mencapai keamanan negara ini. Dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai seorang yang suka melihat kepada kedamaian, keadilan. Kalau kita tengok dalam Madani punya konsep, saya percaya dia akan bawa ini for sure. Inilah yang saya harapkan. Kita kena tegur negara besar ni kan. Dan kita sama ada dia nak dengar atau tak nak dengar, kita sekarang dah balik kepada Cold War punya ni tau. Psikologi dan mentality Cold War. Ada dua. Bukan multipolar ni sekarang. Bipolar yang dua. Kumpulan Warsaw Pact dulu dengan kumpulan Blok Barat. Ini jadi benda ni. Dan menyalahkan rahsia saya. Tak cukup. Macam saya tengok European, saya bercakap dalam satu forum dengan EU kan. Saya kata, kita negara-negara yang jauh sebagai ASEAN ni. Kita jauh. Dulu kita ingat dia tidak akan berkesan pada kita, tapi dia telah memberi kesan pada kita. Dan bila dia memberi kesan pada kita, kita berharap ada kuasa ketiga. Kuasa ketiga yang terdekat, yang mampu memainkan peranan adalah Eropah. Pasal dia dalam Eropah ni, mana kita nak negara Eropah dan negara Amerika, Joe Biden ni semua, gunakan apa yang presiden-presiden Amerika yang lalu seperti mula-mula bila dia orang dismantle the Berlin Wall, dia di bipolar punya tu semua, masa zaman Gorbachev punya tu, dia janji dia takkan itu semua buat tu. Jadi semua akan dapat manfaat daripadanya. Saya fikir amat menyedihkan dengan keadaan dunia yang kita banyak masalah. Climate change, kita punya global warming. Concentrate on inilah. Kita punya tumpuan pada hal itu. Pasal itu akan menentukan kelangsungan manusia. Tapi kita
tak nampak ke arah tu, dan saya masih lagi mengharapkan Datuk Seri Anwar dapat menjadi apa orang kata ASEAN, melalui gunakan platform ASEAN sebagai facilitator of peace dan facilitator of cooperation. Kita become the bridge. Betul. Because we are not there, we are not involved in certain things, but it does affect itu kekuatan ASEAN juga. Itu kekuatan ASEAN, 600 million orang. Tak boleh ditinggalkan, begitu saja. Okey, tetapi kita perkenalkan tamu yang sepatutnya bersama kita pada malam ini. Saya perkenalkan Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan juga antarabangsa. Sementara kita menunggu ucapan Perdana Menteri di UNGA sebentar saja lagi. Sedikit mungkin Herizal, apa ekspektasi Herizal kepada ucapan sulung Perdana Menteri ke-10 untuk UNGA 78 kali ini? Okey, terima kasih sekali lagi Tan Sri dan Astro. Yang pertama, sebelum saya nak bercakap tentang apa harapan saya di dalam speech Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, saya nak berkata sedikit tentang UNGA 78. Okey, ya. Sebab saya rasakan ada sedikit perbezaan UNGA 78 dengan UNGA-UNGA sebelumnya. Perbezaan bagi saya yang paling besar adalah kalau kita tengok the 5 founding members of the United Nations, ya, ada 5, 4 tidak hadir. Ya, jadi US sahaja yang hadir, China tidak hadir, India tidak hadir. India bukan founding members, China, UK, France tidak hadir, Russia tentu sekali tidak hadirlah. Jadi bagi saya ini adalah seakan-akan tamparan kepada UNGA. Tahun lepas, UNGA 77 saya di sana dan Setiausaha Guterres telah pun menyatakan bahawa dunia seakan-akan masuk ke dalam satu sistem multipolar. Dia mengatakan bahawa nampaknya dunia sekarang ini tidak lagi berpaksikan kepada sistem-sistem yang tertentu, tetapi lebih menjurus untuk bercakap ataupun berbincang di atas platform-platform yang lain. Namun begitu, tahun ini Guterres menyatakan bahawa nampak simptom-simptomnya begitu tapi masih reversible. Jadi bagi saya ini satu perkara yang penting kerana apa yang kita nampak pada UNGA 78 dihadiri tentu sekali oleh negara-negara membangun, dan kita nampak kuasa-kuasa besar seakan-akan tidak begitu mempedulikan. Okey, tentu sekali France dan UK mempunyai alasan mereka tertentu, tapi saya rasa kerana ini adalah United Nations General Assembly, alasan itu mungkin saya rasa agak goyanglah. Agak goyang jugalah. Kenapa mereka tak datang, tidak hadir, itu yang pertama. Tetapi bagi saya, negara seperti Malaysia mempunyai satu peluang yang amat besar di dalam UNGA 78. Kerana apabila kuasa-kuasa besar seakan-akan tidak begitu meletakkan banyak komitmen ke atas platform United Nations ini, nampaknya inilah peluang untuk negara-negara membangun, terutama sekali seperti Malaysia, untuk mengetengahkan idea dan agenda kita dan mengambil semacam leadership di platform pada kali ini. Jadi bagi saya memang daripada challenge itu akan wujud macam blessing jugalah untuk kita lihat bagaimana Perdana Menteri mengambil peluang ini untuk diucapkan sebentar saja lagi. Kita rehat dahulu, Rizal dan juga Tan Sri. Kita jumpa lagi selepas ini. How are you, Tan Sri? Okay lah. You look well. Ya, kembali dalam Buletin Awani Khas, kita menunggu ucapan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan menyampaikan kenyataan negara pada Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA untuk sesi ke-78 di New York sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, saya perkenalkan dua tamu masih bersama dengan saya, Tan Sri Hamid Albar, mantan Menteri Luar, dan juga saudara Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan juga hubungan antarabangsa. Mungkin Tan Sri, kita masih bercerita tentang dunia multipolar seperti mana Herzl katakan tadi. Tetapi apabila kita memasuki era
abad ke-21. Isu-isunya begitu berbeza, apa yang mungkin berbeza pada zaman Tan Sri, pada ketika negara Malaysia menjadi tumpuan juga apabila memperjuangkan isu-isu negara berkecuali dan juga negara-negara membangun dan sebagainya. Tetapi hari ini apabila kita melihat seperti isu climate change, isu berkaitan dengan perubahan iklim, seolah-olah ia perlu disentuh oleh semua negara kerana kesan perubahan iklim dampaknya sudah berlaku di depan mata. Banjir besar, berkaitan dengan keterjaminan makanan, isu berkaitan dengan kebakaran hutan dan sebagainya, negara-negara tropika seperti kita juga ataupun negara yang lebih fragile dengan ribut-ribut hurricane tropikalnya lebih kerap berlaku dan sebagainya dan memusnahkan sekelip mata berbilion-bilion dolar Amerika. Jadi mengapa Malaysia juga perlu kehadapan, dan itu sudah dinyatakan oleh Sekretariat Perdana Menteri akan disentuh berkaitan dengan matlamat pembangunan mapan dan juga isu perubahan iklim. Saya fikir apa yang penting ialah kita nak tentukan dalam keadaan dunia yang in a state of turmoil and conflict, kita tidak terpinggir. Jadi kalau kita tak mahu terpinggir, kita kena ada di hadapan. Dunia sekarang pun strictly it's not multipolar even. Dia dah ada power centers have shifted. Dia dah berubah. Itu yang dikatakan unipolar balik dia berubah. tu. Dia ada orang panggil unipolar. Saya panggil you have got multipolar, sub-multipolar, all these sub and regional polar now. There is playing a role. Jadi dalam suasana macam itu, it's penting for PM to push Malaysia, that Malaysia is there. And ASEAN pula, it talks about itself as to be a central, when it comes to kita dealing with dialogue partner. So its members must show that it has got very centrist type of attitude, belief that it has got a role to play in bringing a better world. Because I see that the major powers are no longer interested in solving the global problems, because they have got dia punya sendiri punya masalah dalaman. Kalau di Amerika masalah kemiskinan, masalah yang tiada rumah, masalah climate, masalah global warming, semua dia berdepan dengan itu. Dan tidak ada satu masalah yang dia ini. Dan because of that, kita mula lihat pada kali ini dunia yang berasaskan kepada identiti. Saya maksudkan identity, political identity yang berteraskan agama, yang berteraskan kaum. So it's very emotional, polarization now. We thought these are because of the identity. We are proud kita nak melihat kepada kita punya kedudukan yang lebih penting daripada kedudukan orang lain. Sebab itu BRICS came out. Sebab itu BRICS dapat diwujudkan dalam suasana ada lompang yang diwujudkan oleh Amerika, kerana dia tidak mahu memainkan peranan kepimpinan. Dia lebih mementingkan dia punya national interest or collective Western interest with ignoring the leadership role in the world, in the global side. That's why China has taken advantage, Russia is so India now is more assertive. Don't think that India is going to follow just simply US because they want to pitch India against China. India is going to take a more independent view. You see that the differences between India, perbezaan di antara India dan Canada. Isu dalam soal isu Sikh yang nak melahirkan negara dia sendiri, pembunuhan yang dikatakan membabitkan negara dia. Dia sudah mengambil tindakan balas terhadap Kanada. So saya fikir ini peluang terbaik untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim to show that kalau dia boleh tunjukkan bahawa kita negara-negara ASEAN sebagai pemimpin dunia, kita mempunyai posisi yang mahu melihat dunia yang aman, lebih yang ada kefahaman, yang dapat bekerjasama, yang dapat membawa kepada bukan rivalry and competition but cooperation untuk menentukan kita dapat mengatasi keadaan global economic problem yang ada pada hari ini.
Dan negara-negara besar saya fikir mereka tidak tertumpu. Biar kita tertumpu. Sekarang kalau apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menunjukkan ini di 78 ni punya General Assembly, boleh jadi dia punya General Assembly yang pertama dan yang terbaik untuk dia. Pasal banyak isu Opportunity yang ada di atas meja yang boleh dia timbulkan, bangkitkan untuk menunjukkan Malaysia boleh memainkan peranan sebagai sebuah negara ASEAN yang mustahak. Helza. Saya lihat kalau apa yang Tan Sri dah katakan saya setuju. Dan kalau kita lihat role yang Malaysia pernah main, sebenarnya kadang-kadang kita tidak sedar bahawa Malaysia ini telah memainkan peranan yang sangat besar. Contohnya kalau saya ambil tema-tema yang besar di Ungar 78, kita lihat peperangan tentu sekali satu tema yang besar. Yang kedua climate change, dan yang ketiga tentu sekali sustainable development goals yang nampaknya tidak dapat dicapai. Objektifnya nak mencapai objektif tu agak lemah lah. Jadi kalau kita lihat daripada segi peperangan sendiri, apabila berlaku perang di mana-mana kawasan di dunia ini antara sesebuah negara dan sesebuah negara yang lain, mahupun peperangan dengan negara dan non-state actors, ini tentu sekali kita merasakan bahawa kuasa-kuasa besar mempunyai advantage untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun begitu sebenarnya kalau kita lihat role yang Malaysia pernah mainkan, dan ini kita jarang bercakap, tetapi apa yang kita buat di Bangsa Moro contohnya, misalnya dan role Patani kita untuk mencapai kedamaian di daerah Bangsa Moro itu bagi saya adalah sesuatu yang sangat besar. Dan kita harus faham ini berada dalam konteks ASEAN di mana ada semacam gentleman's agreement bahawa negara-negara tidak mencampur tangan urusan dalaman negara yang lain. Namun begitu, walaupun mempunyai kekangan-kekangan begitu, Malaysia diangkat menjadi facilitator yang dianggap sebagai facilitator yang neutral dan dipercayai. Dan kita mampu mencapai persefahaman dan kita mampu mewujudkan langkah-langkah yang tertentu untuk mencapai kedamaian di daerah Bangsa Moro. Jadi itu yang kalau kita lihat sebenarnya apa yang saya nak cuba cakapkan bahawa semua negara di dunia mempunyai kekuatan mereka masing-masing. Kita sering melihat kepada saiz ketenteraan, mungkin saiz ekonomi negara dan kita merasakan bahawa negara-negara besar ini yang perlu mengambil leadership. Namun pada orang cakap seharian international relations setiap hari, banyak sebenarnya contoh-contoh di mana bukan negara-negara besar yang telah pun mengambil leadership. Jadi bagi saya, balik kepada apa yang saya cakap, challenge of UNGA 78, ketidakhadiran 4 daripada 5 founding members of the United Nations, sebenarnya itu memberikan peluang kepada kita. Dan saya rasa Malaysia, kerana kita telah ada track, kita dah ada track record, ini boleh menunjukkan di pentas dunia bahawa sebenarnya negara-negara membangun mampu memainkan peranan yang sangat tinggi. Saya bagi lagi satu contoh. Ini orang tak selalu bercakap. Apabila tsunami berlaku di Aceh, negara pertama yang memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa tsunami itu adalah Timor Leste. Negara yang baru diwujudkan. Bantuannya kecil, tetapi itu tidak bermakna tidak signifikan. Itu menunjukkan bahawa semua negara mempunyai role mereka masing-masing. Jadi harapan saya kalau balik kepada persoalan harapan tadi, tentu sekali banyak yang boleh dipercakapkan. Tetapi untuk merangkumi ini adalah untuk membawa bukan sahaja suara Malaysia, tetapi semua suara negara-negara membangun, negara yang bukan kuasa-kuasa besar, yang sentiasa committed untuk pentas UNGA, berada di situ menaikkan suara itu di mana sebenarnya kita juga boleh mengambil semacam leadership dan kita boleh juga mencapai ke arah objektif-objektif tertentu yang menjurus kepada dunia yang lebih damai, dunia yang lebih mapan dan masa depan yang lebih terjamin untuk semua rakyat dunia. Menarik. Tan Sri sendiri, kalau kita lihat naratif membangun bersama Madani, ini saya rasa ini ruang yang boleh dijual oleh Perdana Menteri ke tema-tema besar antarabangsa di UNGA 78. Kerana membangun bersama Madani mengangkat sebuah negara yang mapan, sejahtera, berdaya cipta, saling menghormati, sikap ihsan sama lain dan sebagainya. Jadi ia berkaitan dengan isu tata kelola dunia.
isu berkaitan dengan governance dunia, dengan isu-isu semasa. Misalnya, pastinya Perdana Menteri akan sentuh juga, saya rasakan, kekuatan insting saya, Perdana Menteri akan sentuh isu Laut Cina Selatan. Isu antara, adakah ASEAN perlu memilih antara kuasa besar apabila melihat pertikaian pertindahan wilayah di Laut Cina Selatan, sama ada kuasa besar Amerika Syarikat ataupun China. Tetapi Malaysia tidak berkonfrontasi dalam hal itu. Malaysia melihat nilai-nilai. Nampaknya 2 kali Perdana Menteri sudah ke China, Nanning sebelum baru ini dan sebelum itu ke Beijing, dan diberikan kapet merah yang besar oleh pimpinan utama China, dan diakui bahawa cara Malaysia menangani isu-isu yang sensitif, apatah lagi sebagai sebuah negara kecil, adakah ini akan diangkat juga? Bagaimana tinggalkan kami di ASEAN untuk selesaikan isu-isu yang kami rasakan penting untuk kami. Pandangan Tan Sri. Saya terima kasih. Dia macam ni. Tadi kalau kita tengok Rizal cakap berkenaan negara-negara kecil ni kena cari dia punya niche. Ya. Pasal kalau kita nak main dalam pentas yang besar, takut kita tak Tenggelam. kita tak dapat berbuat demikian. Jadi oleh itu kita ambil niche apa dia. Kalau ambil daripada segi madaninya, dan kita tengok South China Sea punya isu, kita tengok ASEAN punya isu. ASEAN ni, kekuatan ASEAN selama ini daripada segi historical, daripada segi sejarah dan sampai sekarang ialah dia dapat mengambil overview position kalau dia nak. Dia ambil pandangan yang lebih menyeluruh ke arah melihat pada pasal kita punya rantau ni adalah satu rantau yang paling damai sekali. Kalau kita apa pun kita nak cakap, tidak ada perang yang besar-besar yang berlaku dalam rantau kita selepas daripada Perang Dunia Kedua. Lepas tu of course ada konflik di antara Thailand dengan ini berkenaan dengan apa tu kan, berkenaan temple tu kan. Tapi itu semua tak menjejaskan kedudukan ASEAN. Jadi dalam keadaan di mana kita ada kedamaian, kita tidak patut membiarkan kuasa-kuasa besar untuk menggunakan kita punya padang kita, padang kita sebagai tempat persaingan mereka, rivalry mereka di antara kuasa-kuasa besar. ASEAN pun ditubuhkan di atas asas kita hendak tentukan bahawa kita bersama supaya dia tidak menjadi satu teater atau satu platform untuk kuasa besar bersaing untuk memecah belahkan kita. Dan ini saya fikir adalah satu peluang. South China Sea ni first kita kena, kalau kita nak mainkan peranan macam tu, kita kena tentukan kita kemaskan rumah kita. In-house must be order. You must put everything in your house in order lah. Kan kita dapat ni. South China Sea ni ada area-area kita nak China tidak membagikan kita. Amerika pun tidak membagikan kita. Jadi nampak Malaysia ambil pendekatan yang tengah kan, pasal dia bukan semua ada tuntutan bertindih. Dalam ini dia bukan satu ASEAN projek usul. Perbezaan South China Sea ni tidak menjadi satu projek ASEAN. Kalau masing-masing Eropah negara dijadikan dia menjadi projek negara-negara yang mempunyai tuntutan bertindih. Saya fikir Malaysia boleh menyuarakan bahawa perkara ini adalah sesuatu yang kita kena bertindak bersama. Pasal kepentingan bersama ada di dalam kawasan Laut Cina Selatan tu. Kepentingan secara bersama. Dia punya ancaman-ancaman. Sama ada ancaman traditional ataupun non-traditional security threats. Masih dua-dua ni penting. Jadi pada saya Anwar sebagai Perdana Menteri, dia ada satu platform yang dipanggil Madani, Malaysia Madani ni. Dia boleh, ini adalah masa dan ketika yang terbaik untuk menunjukkan ada perbezaan dan pendekatan yang berlainan bagi mencapai keamanan dan kedamaian dunia. Kita mahu duduk dalam dunia yang ada peace, yang ada kedamaian, yang ada keselamatan dan stabil. Dan keadaan geopolitik sekarang tidak akan membantu melainkan ini. Tapi yang penting sekali yang saya ingin sebutkan, sekarang kalau kita bercakap berkenaan undang-undang antarabangsa, undang-undang antarabangsa tak penting. Dalam konteks global, yang pentingnya is international politics.
Kalau kita tak nak benda ni, so kita kena tahu macam mana nak main international politik. Kita tengok bila kita perlu senyap, bila perlu kita bersuara, bila kita perlu tegas, bila kita perlu nampak seolah kita pendamai. Yang paling penting akhirnya kita nak mencapai bahawa suara kita itu adalah suara yang kredibel, yang boleh orang ambil kerana kita tidak memihak, tapi kita mahu mencapai keamanan dan kedamaian dari segi rantau dan global. Herzal. Saya suka apabila Tan Sri bercakap tentang South China Sea dan we have to take care of our own house lah. Kita perlu perkemaskan rumah kita dahulu dan sebagainya. Itu saya totally agree. Tapi saya nak ingatkan South China Sea ni sebenarnya what is interesting about South China Sea is orang selalu nampak pertembungan tentu sekali China dan all the other claimants countries, but more importantly is China and the United States of America. Tapi orang harus faham United States of America is not a claimant to the South China Sea. Dia langsung tidak ada apa-apa claim ke atas South China Sea, tetapi tentu sekali dia mempunyai interest di South China Sea because it's a global trading route, and to balance China's interest. Itu kita faham. Jadi apa yang saya nak perkatakan di sini adalah walaupun the United States of America itu nampaknya is quite involved in South China Sea, but we have to realise at the end of the day, apabila berlaku krisis ataupun meletus semacam krisis di South China Sea, sebenarnya the countries that will be directly affected, yang terimpak secara terus atau langsung adalah claimants. And it is actually kita ni semua di kawasan itu. Okey. Jadi apabila kita melihat kepada pentas itu dan kita mungkin akan sedikit kalau boleh kita melihat kepada sejarah, apa yang merisaukan dengan pentas krisis South China Sea ini adalah bagaimana seperti mana yang Tan Sri dah katakan, rantau kita ini mungkin akan dijadikan pentas pertembungan. Tidak semestinya dia mempunyai claim yang direct tetapi interest. Vietnam War contohnya is a very good example. So kita pun faham, a lot of scholars will be writing and saying that we have achieved a very long peace since World War II. Memang kalau kita lihat dalam sejarah politik moden semenjak Perang Dunia Kedua itu kita mencapai semacam keamanan di dunia ini. Tetapi apa yang kadang-kadang orang lupa adalah selepas World War II bukannya tak ada perang, banyak perang. But it is actually proxy wars. Apa yang kita tidak mahu adalah rantau kita sekali lagi menjadi mangsa proxy war. Perang proxy. Itu yang pertama. Yang kedua, about memperkukuhkan kita sendiri supaya kita boleh memainkan peranan yang positif. Ini saya nak bercerita something yang not scientific lah, bukan daripada segi akademik lah. Jadi mungkin Tan Sri sewaktu zaman Tan Sri mungkin berlainan, tetapi apa yang saya nampak sekarang ini adalah what is lacking di ASEAN and what is lacking dengan banyak negara-negara membangun dan juga kuasa-kuasa besar, it's not just leadership, but effective leadership. Dan apa yang saya maksudkan dengan effective leadership ini adalah apabila kita dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan, tidak semata-mata dengan menggunakan platform-platform yang formal. Dan Tan Sri tentu sekali ada banyak experience yang dia boleh ceritakan, tapi dalam experience saya yang kecil ni, saya banyak nampak bahawa sebenarnya banyak permasalahan ini diselesaikan di luar meja rundingan. Itu yang meja lebih rundingan itu is the formal work, dan banyak sebenarnya is the negotiation. So relationship, trust is very important. Dan ini yang saya selalu katakan, ASEAN pada hari ini, apa yang ASEAN telah hilang is ASEAN has lost effective ASEAN operators. Kita ada banyak ASEAN leadership. Kita tengok semua negara tak putus-putus, akan sentiasa ada ketua negaranya sendiri. Mungkin ada sedikit gangguan sistem di Myanmar, tetapi selain daripada itu, continuous. Tetapi daripada segi bagaimana ability one leader, tak semestinya Perdana Menteri, mungkin menteri dan mungkin operator tentu di bahagian international relations ini, can you pick up a phone and call someone to negotiate and to push for a solution quickly? Ini berlaku
pada tahun 60-an dan 70-an. Banyak leader-leader kita faham, they have personal and direct relationship. Militarinya ada, intelligence-nya ada, daripada Wisma segi Putranya Wisma Putranya ada, daripada segi pemimpin politik, badan pemikir, semuanya ada. Hari ini, unfortunately, dengan dunia yang semakin orang cakap bergabung, maksudnya it's very easy to call someone today. Because you have your smartphone sepatutnya. But the effect seems to be counterproductive. Jadi kalau saya lihat di region saya sendiri, di ASEAN, kita terlalu banyak meeting dah sekarang ni. In fact, ASEAN Secretariat itu dibebani dengan meetings. Beratus-ratus meeting. Saya rasa kalau kita kira daripada segi nombor, dia lebih daripada 365 dalam masa setahun. Maksudnya tak cukup hari. Termasuk Sabtu dan Ahad. But the solution, efficiency itu kita nampak agak lambat. And saya merasakan one of the factor is that we don't have that relationship, that strong human to human relationship, and partly it's because of technology. Because we feel that kita boleh menggunakan teknologi ini, sebagai contoh sekarang ni, orang dah tak telefon, dia hantar message, dia WhatsApp. It's very non-personal. It's very text. Although you can call. Sebenarnya tak ada masalah. But sometimes you tak dengar suara pun, you tak jumpa, but you have been messaging someone for more than a year. Kadang-kadang muka pun tak kenal. Confident kita akan jumpanya. So this, I think, is something that we have to address. The leadership has to address at different levels. Di mana kalau kita nak memperkukuhkan stand ASEAN contohnya, dan kita selalu cakap, Malaysia tidak boleh bergerak berseorangan di South China Sea. Okey, ASEAN, semua negara ni harus bergerak dalam konteks ASEAN. Barulah kita akan dapat membawa suara yang kuat, contohnya dengan China. Dan di kalangan negara ASEAN juga mempunyai klaim-klaim yang tertentu, multiple claims di South China Sea. But kalau di dalam ASEAN itu kita boleh memperkukuhkan hubungan dan relationship ini, build the trust and build that non-formal relationship, I think we can take one step further. So the interesting part about this is that we are moving into a future, but we have to take the example of the past. Kalau kita berjaya wujudkan ASEAN di dalam satu keadaan dunia yang sangat tidak menentu, sewaktu Cold War, dan kita boleh menarik all these leaders to come together and form ASEAN, and I believe actually the uncertainty sewaktu ASEAN ditubuhkan itu lebih dahsyat daripada uncertainty pada hari ini. Betul. But we managed to do it. Now I think we can bring this congregation, perkumpulan ini ke satu tahap yang lebih kukuh kalau kita melihat example itu, kita emulate dan kita perkukuhkan. Mungkin Tan Sri boleh bagi contoh aktor-aktor di sebalik tabir dan juga tindakan-tindakan yang tidak berbentuk formal ini yang mungkin Tan Sri boleh rasakan itu boleh dikembalikan semula. Misalnya isu keamanan di selatan Filipina. Bagaimana aktor-aktor kita sama ada di peringkat Wisma Putra, di peringkat MINDEF dan juga rakan-rakan intelijen kita melakukan inisiatif untuk mendamaikan rantau tersebut. Begitu juga yang sekarang kita aktif juga melakukan di selatan Thai. Mengapa tidak kita teruskan untuk di Myanmar dan juga untuk isu Laut Cina Selatan, Tan Sri? Terima kasih. Saya bersetuju dengan apa yang diberi pandangan rakan saya tadi. Saya pikir yang paling penting sekarang dia ada penerimaan bahawa di peringkat bukan sahaja di peringkat rantau di rantau kita, di peringkat global. Keadaan menjadi begini oleh kerana tidak ada leadership yang berkesan. Dan dengan ada lompang yang begini, vacuum yang ini, tidak ada satu negara dan satu pemimpin yang dapat memainkan peranan untuk pergi ke tengah. Oleh kerana dua perkara. Satu ialah kerana dia ada kurang kehormatan. Kedua ialah there is a trust deficit. Trust. Dia on trust deficit terlampau ni. Dan ketiganya yang sekarang banyak kita tak bincangkan, isu national interest. Mengatasi collective interest. National interest ni tend to be individualistic.
Bila you campur adukkan dengan identity, then you have got this polarization of ideology to say that it's Judeo-Christian lah, inilah. Jadi kita kita membagikan dunia dengan keadaan begitu. Kita dululah, saya punya pengalaman. Apa yang memperkukuhkan kita punya hubungan? Kita punya hubungan peribadi yang di kalangan kita. Kalau zaman dulu lah, zaman Tun Razak, zaman Tengku, dia orang duduk ketawa-ketawa, Ghazali sampai rokok. dia main golf, dia main golf macam tu. Then tiba satu tahap di mana ASEAN pula, ni saya ambil ASEAN punya. ASEAN dipenuhi oleh orang-orang who are scholars, academics. And dia tak main golf pun. Jadi bila you tak campur, bila you kita dalam mesyuarat rantau atau mesyuarat tu, kita tidak ada informal lunch, informal dinner or get together or coffee atau tea at the margin, di pinggir-pinggir kita punya tu. Itu kurang sekarang. Jadi personal relationship tak ada. Bila tak ada personal relationship, you nak percaya susah. Trust tak ada lah. You tak ada trust. Dan oleh kerana itu, masa saya ingat masa saya dilantik oleh bukan Malaysia tapi oleh OIC untuk jadi special envoy ke Myanmar. Bila saya dilantik oleh ni, di atas show Pak lah, kalau nak cari orang, lantik Syed pergi jadi special. So OIC bersetuju, dia lantik saya. Saya pergi Myanmar, and this one is telling, Myanmar ni susah untuk dia menerima petunjuk-petunjuk daripada negara barat. Oleh kerana pengalaman sejarah dia, pengalaman politik dia merasakan terlalu bitter, dia punya tu. Jadi dia tak nak terima. Bila saya pergi, salah satu perkara yang dia sebut, dia jumpa saya tahu, semua yang pemimpin-pemimpin, saya dapat jumpa semua pemimpin-pemimpin. Yang suka dan yang tak suka, yang bersetuju dengan OIC, yang tak bersetuju, yang benci Islam, yang benci. Tapi dia kata, kita boleh jumpa you dan berbincang dengan you kerana you seorang pemimpin daripada ASEAN. You bekas Menteri Luar ASEAN. Jadi di makna ada kepercayaan. Kerana ada perhubungan lama. So kita kena build up perhubungan lama. Bukan bermakna kita kena gunakan siapa juga yang ada sekarang untuk kita menghubungkan kembali. Kalau kita nak mainkan peranan sebagai facilitator lah. Kita nak facilitator kan. Macam overlapping claim. Saya pernah memberitahu dengan China masa saya Menteri Luar. Kata overlapping claim ni, walaupun only 4 claimant state dalam ASEAN, the rest all. Tapi dalam 4 claimant state ni, you tak usah pergi jumpa satu-satu. You kena jumpa because we have got joint interest. Even among the claimant, there may be overlapping claim. Jadi dengan keadaan dan suasana macam tu, supaya tidak nampak, dia cuba belah bagi kita. Divide and rule. Kita tak nak ni terjadi. I think sekarang yang mesti ada masalah, saya boleh faham kekecewaan. Sekarang ASEAN, kita dah lupa budaya kita dah. Kita lupa adat dan adab Timur. kita. Jadi benda-benda kita dulu kan, ada kehormatan kita kepada pemimpin negara. Kalau macam saya punya level, saya takkan criticize dia orang ni. Bila dah jadi itu dah hilang lah. Jadi ada kemarahan, ada itu semua. Jadi saya fikir kita kena bina balik keyakinan informal. Kalau ini informal ni boleh dihidup dan disegarkan kembali. Bukan main senang. Macam I think one of the Menteri Luar Indonesia on Myanmar punya isu. Dia kata, Pak Hamid, kalau Pak Hamid bising-bising, duduk criticize, nanti Myanmar tak mau berhubung dan berbincang. Kita kena buat cara Myanmar. Jadi kita sendiri kena faham budaya dan tabiat, sikap. Di masa sekarang ada kurang adab, kurang sikap kita terhadap ini kan. Negara barat, kita kalau tengok ASEAN Summit kali ini, saya fikir Joe Biden tak datang kan? Tak datang. Dia tak datang. Macam juga, bila tak datang, menunjukkan dalam keadaan di mana ASEAN ada masalah.
Negara-negara ASEAN ada masalah. Dulu dia menentukan, kalau dia kata there is a shifting masa zaman Barack Obama, dia nak realign. Ya. Tapi saya tak nampak realignment. Macam-macam melihat kepada mungkin terlampau banyak masalah dalaman dan rantau di tempat masing-masing sehingga kita dalam keadaan begini. Jadi siapa nak mainkan peranan, dia kena ke tengah. This is the time for country like Malaysia. That's why I consider, sekarang saya menganggap bahawa peranan, ini dalam bahasa Inggeris lah, middle power, leadership is important. Middle power ni tidak semestinya berasaskan kepada negara besar atau ini. Dia negara kecil pun boleh main middle power selagi kita ada ideas, kita ada constructive ways. Malaysia kalau pasal bawa isu-isu yang penting yang melibatkan kesan kepada dunia, kita dianggap sebagai middle power dulu. So kita jadi middle power, ASEAN sebagai middle power lagi powerful oleh kerana dia mempunyai rangkuman dan ruang lingkup yang lebih luas, lebih besar dengan pemimpin-pemimpinnya. Di kalangan ASEAN sekarang saya lihat bahawa Indonesia cuba menonjolkan dirinya bukan sahaja sebagai pemimpin rantau, tapi pemimpin di peringkat antarabangsa. Ya. Mungkin Harizal melihat ini peluang yang boleh diguna pakai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kita lihat selang-sela ketika berada di New York, beliau berjumpa begitu ramai pemegang taruh pelbagai, sama ada dari sektor korporat, dari sektor pemikir, dari foreign institution, ramai lagi, dan pengalaman beliau sendiri ketika berada di barisan pembangkang dan juga ketika berada di peringkat kerajaan dahulu. Mungkin itu networking yang boleh diguna pakai semula untuk menjadikan kita bukan hanya berada di pentas-pentas rasmi macam Harizal dan juga Tan Sri kata, tetapi mula untuk minum kopi, bercerita tentang isu-isu yang mungkin lebih ringan tetapi sebagai rakan lama untuk dikembalikan semula, apatah lagi sekarang sudah menjadi sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ya, memang bagi saya harapannya begitulah. Ya, tentu sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, siapa saja, Tun Dr. Mahathir Mohamad, tentu sekali. Tapi bagi saya, benda ni tidak boleh dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sahaja. Siapa pun Perdana Menteri itu. Okey. Sebenarnya dia kena ada satu kefahaman di mana kita harus meletakkan ini sebagai prioriti untuk negara kita, dan semua pemain di dalam struktur ini, Wisma Putranya, Menteri International Trade-nya, mungkin daripada segi intelligence-nya dan juga mungkin badan-badan pemikir dan sebagainya, you have to carry that responsibility. Perdana Menteri seorang memang tak cukup. Tak mungkin. The second thing is that I nak mendalami sikit apa yang Tan Sri katakan tadi. Kita ni dibelenggu oleh mesyuarat. Sebenarnya saya nak katakan ikhlas dengan sekadar ikhlasnya, these meetings are boring. And these boring meetings, you will not get good ideas out of it because it's so boring. Okay? Dan sebenarnya statement bagi saya, statement UNGA itu yes penting because it's a country statement. Tetapi kita bukannya nak merendahkan UNGA, tapi suatu country statement, 2/3 of the hall will be empty. 2/3 of the hall will be empty. So the point is that sebenarnya kalau kita terbelenggu dengan just the fasad, gesture, untuk kita deliver dan untuk kita bercakap di meeting, all these texts and all these briefs, they are dry and they are boring. Yang pentingnya adalah the art of implementing it. Itu yang penting. Dan saya risaukan sekarang ini, the art is gone. Seni itu, macam Tan Sri, zaman dia dan sebagainya, saya rasa seni itu lebih tinggi. Kalau kita ke belakang lagi, kalau kita tengok Ghazali Syafi'i contohnya, dikenali sebagai King Ghaz, lebih tinggi artnya. Dan saya banyak bercakap dengan international researchers, academics yang berada di Malaysia sewaktu zaman-zaman itu, dia mengatakan bahawa the effectiveness of such a leadership di Malaysia itu bukan saja King Ghaz tidak pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia, tapi the effectiveness even at that level, even when he was the Ketua Setiausaha Wisma Putra, was very high. Sedangkan kita punya mission, Malaysia's mission all over the world is a third than what we have now.
So the point is that kalau kita terlalu terbelenggu dengan formality, kita terlalu terbelenggu dengan all this facade of saying nice things and stuff like that, tetapi daripada segi implementasinya kita tidak mempunyai aktor-aktor yang cukup. Ini bagi saya adalah satu masalah. Dan kita nampak ini, dan saya setuju Indonesia sebenarnya dia terkehadapan. Dia banyak saya nampak di bawah Jokowi, especially the second term, melahirkan aktor-aktor yang lebih efektif. They are doing all year round, they are everywhere. They are building this relationship. Jadi bagi saya negara seperti Malaysia di mana kita sebenarnya pada suatu masa terkenal ada dengan itu. Itulah DNA kita sebenarnya daripada dulu sampai sekarang. If you look at Malaysia as a nation, sebenarnya daripada zaman dulu kala lagi, we have never been a great military superpower. We can never be sebenarnya. We have, we have taken the leadership to bring the voices of development countries that are developing, but we can never just be an economic giant or superpower. Itu tidak mungkin. But what we have really been effective is in galvanizing the strength of negara-negara ini semua, build that relationship and menuju ke satu vision dan wawasan. Ya, adakah itu juga? Ya, adakah itu yang kita perlu angkat dalam bercerita tentang multiculturalism, isu versus xenophobic ataupun Islamophobia? Okay, these issues, you can talk about xenophobia, Islamophobia dan sebagainya. Isu ini berulang-ulang. Ia memang sentiasa berada. Kita ini hidup di dalam masyarakat dunia yang sangat majmuk. Dan tentu sekali kadang-kadang ada isu yang meningkat dan dia menurun dan sebagainya. Isu agama contohnya bukan baru yang kita harus lalui. Kita tengok even perang salib ni dah berapa lama dulu, this keeps on happening. But the point is that it should make us, with all this historical knowledge, it should make us stronger. Kita sepatutnya mempunyai, macam kita boleh tirulah strateginya macam mana, how do we tackle certain things. Kita tidak boleh tackle permasalahan ini daripada segi ilmiah sahaja. That is 10 to 20% of the work. Formality. Right? What you want is you want to try and address it at the core. And you can only do that because we are only humans at the end of the day. You Joe Biden ke, you Anwar Ibrahim ke, you siapa ke, kita ini manusia. Dan manusia ini perhubungan dia adalah that trust and that personal relationship. If we fail to do that, dan kita tidak boleh merasakan sahaja mengigau yang kita ni orang trust kita. It has to be real. But if you lose that art, mutual, then you akan sekadar bercakap lah. You cannot achieve. Ini yang susahnya because it's an art. Dia bukan sains. Kalau sains ni kita boleh ini campur ini jadi ini, itu campur itu jadi ini. Jadi ini sebab ada seninya. Dan ini yang bagi saya agak sukar. Dan saya melihat daripada generasi pun, apa yang saya risaukan is hari ini kita ada banyak Air Asia dan sebagainya, mudah untuk people to travel. Sepatutnya. Sepatutnya. And kita memang nampak travelling around ASEAN ini memang orang-orang muda buat, student dah buat. Saya dulu kalau nak pergi Bangkok tu pun 3 tahun kumpul duit baru dapat pergi sekali. Dia orang ni 1 tahun 2 semester tu dia boleh pergi 3 kali. It's cheaper for them dan sebagainya. But the question is, they don't seem to have that personal relationship dengan the ties that I used to have. So sometimes I wonder, ke mana kita ini? Apabila kita bercakap tentang ASEAN yang lebih kukuh dan sebagainya, if we don't have that people-to-people connection, the trust, the ability to pick up your call and say, look, let's try and discuss this, I think we're not going anywhere. We can come up with terms, we can come up with jargons, we can come up with papers, we can do so many presentations. It's the effectiveness of doing things that we have seemed to lose in this bagi region. Tan Sri, kita masih bagi anda yang bersama kami, baru saja bersama kami masih menunggu isyarat untuk ucapan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sesi unggah ke-78 di New York bila-bila masa saja dari sekarang. Tetapi sambil kita menunggu isyarat tersebut, kami masih bersama dengan Tan Sri dan juga saudara Herizal Hazri, penganalisis antarabangsa politik dan juga ekonomi. Bagi Tan Sri sendiri, untuk kita angkat kekuatan Malaysia
Pastinya saya rasa ini juga antara akan disentuh berkaitan dengan isu multiculturalism. Bagaimana kekuatan Malaysia sebagai negara pelbagai kaum daripada zaman Tun Mahathir, daripada zaman Tun Razak dan juga zaman Tunku Abdul Rahman ini sentiasa diangkat. Bagaimana negara perlu hidup aman damai dengan kepelbagaian ini. Dan kita lihat kebangkitan xenofobik dan nasionalisme sebelah kanan ini amat ketara di Eropah. Dan apabila isu pelarian dari negara-negara Afghanistan, negara-negara Afrika dan negara-negara yang bergolak di Timur Tengah, ia macam seolah menjadi beban dunia yang seolah-olah perlu dikongsi juga menghadapi flux of immigrant ini. Tetapi dia banyak serampang nampaknya dengan isu agamanya, isu kaumnya, isu menyusahkan dari aspek sosioekonomi dan sebagainya, sampai mereka ke tahap memusnahkan ataupun membakar Al-Quran itu di Finland dan juga di Sweden. Jadi adakah ini juga ruang Malaysia dengan kekuatan seperti mana Herizal dan Tan Sri katakan tadi perlu jadi champion dengan rakan-rakan lain seperti negara-negara kecil yang lain, bahawa kami biasalah hidup berbagai kaum, tak sampai ke tahap itu lagi. Terima kasih. Saya lihat kan, sekarang the proof of the pudding is in the eating of the Bila you mengatakan, misalnya kita kata multiculturalism, kita katakan kita boleh melahirkan satu masyarakat dengan kepelbagaian yang berkesan dan berjaya. Sekarang dah banyak persoalan timbul. Sama ada kita betul-betul sudah menjadi negara contoh atau kita juga Menghadapi isu yang sama. menghadapi masalah fenomena sejagat, iaitu fenomena identiti. Itu orang lebih berasa bangga dengan kaum dia, bangsa dia, dengan agama dia, dengan ini. Jadi kita ada ini. Jadi kita kena manage the handle. Tadi Harizal bercakap berkenaan soal lain. Dia tu soal yang paling penting sekali ialah bagaimana kita sustain the two things. The quality of our content. Ini orang yang kita nak letak ke depan. Because ini bukan work of an individual. Ini saya ingat masa yang nuclear scientist India yang jadi President of India. Dia always melihat bahawa kejayaan dia punya invention tu, yang akhirnya kejayaan dia, bukan kejayaan dia, kejayaan the team. Pasukan dia. Jadi bermakna itu menentukan kita ada kualiti orang yang mempunyai semangat berpasukan, tidak terlalu individualistik. Kalau dia terlalu. Nombor duanya, saya fikir yang masalah, you tidak boleh lari daripada kebenaran bahawa kekuatan satu negara dan dia punya kemapanan bergantung kepada yang paling penting sekali ialah institutional memory. Jadi you kena gunakan, kita kata dulu kita kuat ini, you kena kembalikan kembali benda ni dan menggunakan untuk disesuaikan dengan suasana dan keadaan yang ada pada hari ini. Kalau sekarang saya tengok, saya pergi mesyuarat ni, walaupun dalam umur yang ni saya pergi tengok orang muda, saya seronok bila saya tengok orang muda ni yang dah mempunyai keupayaan. Kalau kita tengok negara dulu, Malaysia di depan. Sekarang kita tengok Thailand, dia punya bercakap orang putih bagus, bercakap bahasa Inggeris bagus, Indonesia bercakap bagus. Dia pergi kepada dia dididik di universiti yang berbagai dan dia bercakap pelbagai bangsa. Diplomat sekarang tak boleh bercakap bahasa Inggeris dengan bahasa ini je. Diplomat mesti ada 3-4 bahasa. Dan kita duduk dalam satu-satu negara. Misalnya kita duduk di negeri Arab. Padahal negeri Arab ni, Middle East, kita mempunyai orang kata advantage. Oleh kerana hormat dia orang pada Malaysia dan kejayaan Malaysia sebagai satu contoh negara Islam yang dapat menyesuaikan kemajuan dan kemodenan dengan agama.
Itu orang pandai, itu patut kita gunakan sebagai model. Tapi kita kena fasih dalam bahasa dia. Jadi kita dapat memahami budaya. Dia macam sekarang bahasa Cina. Mandarin adalah satu bahasa yang mustahak. Kita ada natural asset. Jadi kita kena gunakan sepenuhnya. Saya fikir banyak yang benda-benda yang kita lakukan, mungkin kita untuk reinvent. Tak payah reinvent, you kena re-energize all the resources that yang kita ada. Yang kita ada, dan benda ambil yang positifnya, yang baiknya, yang mendatangkan kebaikan untuk negara. Kita tengok bagaimana kita boleh gunakan. Dulu kita sentiasa menjual dasar luar kita ini kalau gunakan bahasa Ghazali Syafi'i ni, dia selalu jumpa kita orang muda ni yang jadi menteri sekarang, dia kata, dia bahasa diri dia abang. Dia abang ada nak cakap ni. Dia akan mengatakan kita punya kepentingan nasional number one kita adalah untuk berbaik dengan semua negara. Jelas. Tidak kira ideologi, tidak kira. Pasal apa? Kita ada kepentingan kalau itu berbaik dengan semua negara. Bukan sahaja kita political punya hubungan politik, tetapi hubungan perdagangan, investment, semua akan datang pada. Macam sekarang British sudah ada dasar baru. Dia tengok keadaan dia keluar daripada exit daripada EU. Dia sekarang nak mewujudkan semula rangkaian dia dalam Commonwealth. Dia nak menghidupkan Commonwealth ni. Ditubuhkan kat sini British Graduate Association, ada ini itu. So kita kena gunakan yang terbaik. Bukan, Malaysia adalah at the center tau. Malaysia strategically is the best, di dalam keadaan yang terbaik bagi kita memainkan peranan. Tapi kita kena tanamkan semangat, keyakinan, jati diri. At present, we tend to be too insular looking. Inward. Kita melihat pada diri kita. Dalam. Kita tak fikir apa kita cakap mempunyai kesan kepada dunia. Sedangkan kita bercakap ada kesan dalam dunia. Malaysia masih important. Orang masih. Dulu kita dasar luar senang aja kita cakap. Kita punya dasar luar berasaskan kepada konsistensi, berasaskan kepada prinsip, berasaskan kepada pragmatism. What does history? Revisit benda-benda macam ni. Benda macam ni senang. Konsistensi bermakna siapa juga bercakap, tak kira kementerian, mesti sama dengan dasar luar kita. Pasal semua mempunyai, kita punya line pertahanan di hadapan adalah dasar luar. Dalam bidang apa sekalipun. Pragmatik, kita tahu macam mana nak adjust. Dalam keadaan-keadaan yang itu kita dapat adjustkan dia punya tu. Yes, kita menyokong ini, tapi di masa yang sama kita menyokong One China policy. Tapi tidak bermakna kita patut tidak melihat kepada Taiwan. Taiwan adalah mustahak pada kita, tapi kita mengiktiraf apa yang dunia mengiktiraf, apa yang China mengiktiraf. One country, two system. Kita kenal dia punya tu. Jadi bila diselesaikan, kita tak masalah di situ, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Jadi begitu juga dalam hal-hal Malaysia main peranan macam hal Antartika. Antartika tu orang tanya apa, you tak ada kepentingan, you tak ada kepentingan, you tak ada climate, tak ada climate, you pun tak ada jauh alih-alih, you masukkan satu statement that but kita fikir penting untuk kita tunjukkan kita ada peranan. Dan peranan ini mesti dimainkan dengan cara bebas, yang independent, tapi balance. Kita tahu bagaimana kita akan membalancekan. Sometimes it is, kita cakap neutrality or equidistance, Hebat. But these are technical terminology only diplomats tahu. Orang biasa tak tahu faham apa dia datang keuntungan kepada dia dengan kita berbuat baik dengan ini. Dengan kita tidak mengambil tindakan yang agresif atau pandangan yang bercakap aja, alih-alih menimbulkan masalah pada kita. Jadi bila nak bercakap kena berfikir dulu. Itu I think that's what we should be doing.
Satu saya nak tambah, Tan Sri. And ini contoh yang nyata lah. Dalam keadaan Malaysia ini, tentu sekali ekonomi kita lebih besar daripada ekonomi kita 50 tahun dahulu. Dan peranan kita sepatutnya di peringkat antarabangsa itu sentiasa menaik lah bagi saya. Dan kalau dekat Malaysia ni kita sering mengatakan tentang becoming a high income nation, ya, menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Tapi persoalan yang saya sering timbulkan, ya, what is that day going to look like when we are a high income nation? Apa bezanya untuk kita? Jadi saya nak, kenapa saya cakap persoalan ini, kita kena build our strength apabila kita menjadi high income nation, contohnya. Dan apa strength itu is both our internal strength in terms of our economy, our political systems dan sebagainya, dan juga our international strength. Kita tidak boleh bermain sebagai sebuah negara seperti mana kita sewaktu negara kita membangun. Recognition is high, expectation is high dan sebagainya. Tetapi untuk kita memainkan peranan itu, kita perlu membina ke arah itu. Dan saya tak nampak usaha itu. Contohnya, Malaysia has a lot of talents today compared to 50 years ago. Kita ramai sebenarnya orang-orang muda kita yang dah belajar macam-macam subjek-subjek yang kadang-kadang saya pun tak faham apa tajuknya pun dah ada orang buat degree, masters, PhD dan sebagainya. Dan certainly we have more people with degree, masters, PhD today than we had 50 years ago. But the question is, kalau you lihat, ya, berapa ramai orang Malaysia who are actually working in the United Nations? Exactly. Berapa ramai orang Malaysia who is actually working in the ADB? This is outside of the Wisma Putra punya sphere. Berapa ramai orang Malaysia yang memainkan peranan di peringkat-peringkat antarabangsa? Dan kita tahu, if you want to work with the United Nations, ini bukan, is not merely mengisi borang. Yeah. Kalau you pergi online, you isi borang nak kerja dengan UN tu, memang you takkan dapat. That one I can guarantee. Yeah. I don't even know Dia bukan boleh why. apply je. I don't even know why they have that system, right? The point is that negara harus push for all these posts and positions untuk rakyat kita, so that kita membina interest kita di situ, orang kita lebih faham, this is for the future. We have done nothing to zero, basic zero to nothing, sorry, when it comes to this kind of things. Sebenarnya orang-orang kita yang berjaya mungkin lepas kepada sistem ataupun platform ini, kalau mereka di luar Wisma Putra, it's by chance, nasib, ataupun pandai-pandai sendirilah. Jadi dia punya success rate tu mungkin 0 to 1%, you know. Sedangkan as a country, we can actually push for this. We certainly can push for this. Kita boleh kita punya mission di New York, boleh main peranan. Okay, you know, kita nak position ni, kita nak position tu, kita tolak orang kita tolak orang muda. So that you imagine, if we do that in 5 years, the relationship that we can build in all these places. Jadi ini yang saya maksudkan, bukan sekadar meeting. Ini yang saya maksudkan, bukan sekadar kita buat presentation. These are real. When you are there, you work for them, you know, daily basis punya relationship dan sebagainya, you will know these people. And imagine kalau kita ada seorang anak muda kita yang kita push berada di United Nations, dan dia juga mungkin ada colleague pada waktu itu yang mungkin akan jadi Secretary General. Betul. You imagine. Rezeki dia. Boleh saja at that time, maybe 20, 30 years ahead, we have that kind of relationship. But we don't. And ini sering, saya dah bercakap banyak kali, tapi itulah masalahnya, tak tahu kenapa. I don't, it's not so difficult. Saya teringat satu perbincangan. I think masa zaman saya lagi, saya kata Malaysia adalah satu-satunya negara yang tidak memenuhi inverted comma kota kita. Untuk menghadirkan diri kita di dalam agensi-agensi antarabangsa, especially United Nations. Kalau you tengok India dengan Bangladesh, dia bukan member, because bila kita ada di dalam sistem tu dia lain. Dan kita punya access to the system and understanding of the system ini. Dalam World Bank ke apa, bukan kita tak ada orang, tapi kebanyakan kita ni kalau ada orang yang berminat nak memainkan orang macam tu, dia terkoting-koting sendiri. Sendiri-sendirilah. Dia tidak dibawa oleh kerajaan negara. So there must be a policy lah. A policy. You want to achieve so many. Kita nak mencapai ni. Saya baru cakap kita nak mencapai sebegini, dan kita draw lah the policy towards that.
Ya. Kerana ini semua networking. Ya, betul. It is networking. Macam United Nations ni punya sistem is just like school tie network tu. Alumni. Itu alumni punya all tu. boys lah, all boys. If you don't ini, Yeah. you are not within the system, you can't get in. It's very susah betul untuk kita tembus. Ya. Saya teringat Harizal mungkin nak sentuh juga apabila saya membuat topik tentang isu kelautan, isu pertanian, pertikaian kelautan dan juga hasil mahsul kelautan, membawa topik ini di agenda awal ini. Saya teringat apabila rakan akademia kita mengatakan kita tidak ada wakil di PBB yang champion tentang isu-isu hak hasil-hasil kelautan maritim, apatah lagi negara kita negara maritim berbanding Singapura, berbanding Indonesia. Mereka sudah menjadi chairman, menjadi petugas utama di PBB dan sebagainya. Sebab itu suara mereka didengari. Kita sedang negara maritim, seorang pun tak ada. Kita hanya membuat kajian Google saja, rakan-rakan akademik kita di universiti-universiti kita. Jadi saya masuk, macam mana, bagaimana sebuah negara maritim yang banyak isu disputed persepadanan dan juga klaim-klaim yang tak selesai lagi ambalatnya, isu dengan Indonesia, isu dengan China-nya, isu dengan Thailand dan sebagainya, dan termasuk rakan kita di selatan itu Singapura, kita ketinggalan jauh. Mungkin nak komen tentang itu. So this is the problem, because Tan Sri, when we are inward looking, ini Tan Sri dah cakap tadi kan, when we are inward looking, kita dah jadi tak nampak. This is the thing, di Malaysia, kita suka menggunakan perkataan strategik. Bila orang sebut strategik, semua strategik. Macam dah hebat dah. We don't really know what strategic means. We are not strategic in any ways. Kita jenis cakap hari ni, besok cakap lain, lusa cakap lain, kita dah lupa Tak dan ada sebagainya. in hand, tangible tak ada. And we don't have that idea dan vision yang kukuh untuk kita menjadi sebuah negara yang strategik. Contohnya kalau Singapura, it has a siege mentality, itu kita faham. Betul, dia betul. merasakan bahawa dia sentiasa perlu menjaga dia sebab dia kecil dan sebagainya. City state, ya. Okay, so dia ada pandangan strategik. They have people all over the world dalam banyak agensi-agensi dan sebagainya. Dan kita memang tidak memenuhi kuota. Kalau dulu mungkin tak berapa berminat. Okay? Sekarang ni, I can assure you, minat tu sangat tinggi. Ya. But the problem is, kita tidak boleh membiarkan orang-orang muda ni terkonting-konting. We have to help and we have to position. The state, Itu negara sahaja boleh buat. Individual tak boleh buat. Negara sahaja boleh buat. So dalam konteks itu, memang betul lah pakar maritim contohnya. Seperti yang saudara katakan, kita ramai dah dekat Malaysia sekarang ni. In fact, we have very good maritime punya pakar di Malaysia, in the region lah. Law-nya. But we are not placing them in a strategic position so that it can bawa kita punya agenda to the international level. Bukan saja bawa, secure our national interest. Ini bagi saya sangat penting. And we cannot wait. We cannot wait, unggah, baru kita nak bagi speech, lepas tu kita balik, kita fikir pasal APEC pula. Balik APEC tak tahu apa benda pula. So dia jadi macam, who's going to carry this? And it cannot be visit by visit. It has to be continuous. Kerjanya banyak. But we have enough people. So my kekecewaan adalah kenapa kita tidak menggunakan. Nak kata kita miskin, kita tidak miskin. In fact, we are in a position to do this. Nak kata kita tak ada talent, kita banyak talent. In Malaysia ni. Okay. Kita masih menunggu isyarat. Chairman of the General Assembly is Malaysia. Kita mungkin bila-bila masa saja dari sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Amat Berhormat akan ke rostrum untuk menyampaikan ucapan beliau di sesi sulung beliau di Ungga 78. Jadi kalau kita boleh dapatkan isyarat terus, dan kita terus ke New York untuk mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sesi Ungga ke-78. Persilakan Yang Amat Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya bagi pihak negara dan rakyat Malaysia mengemukakan pandangan ke arah keamanan dan kesejahteraan sempena Perhimpunan Agung PBB New York September 2023. Mr. President, when this August Assembly was established almost 80 years ago, the world was still reeling from the horrors of a catastrophic bloodletting
that our nation's resolve should never be repeated. A decision profound in wisdom, magnanimous in intent, and bold in ambition was made so that the General Assembly would become the main deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations. A decision that manifested no less than the very strength and courage of our convictions. By giving equal voice to the sovereign nations of the world, the founders of the United Nations pursued a vision of a more democratic world predicated on the dictates of equity and justice. This was a vision that consigned to the past the predations of the strong of the weak, the strong over the weak, of the rich and powerful over the poor and the marginalized, and of the big powers over the rest. That vision, in my opinion, has been utterly shattered to pieces. Today, we find that the major powers and those that aspire to greater international status are increasingly casting the United Nations aside for smaller, supposedly more efficacious platforms. As the powers that be continue to pay lip service to the imperative of multilateralism, we see the emergence of minilateralism instead, effectively becoming fragmented configurations of power. Mr. President, we are living in a deeply polarized world. We are seeing major power rivalry unfolding with consequences that will negatively impact nations, especially the smaller ones in the regions of conflict. The upshot is that we are confronted with a geopolitical and geostrategic dilemma. While the major powers continue to assure that a binary choice is not being imposed, the reality for many is that it is the only choice offered. Unchecked, this will ultimately lead once again to a to the imperative of multilateralism. We see the emergence of minilateralism instead, effectively becoming fragmented configurations of power. Mr. President, we are living in a deeply polarized world. We are seeing major power rivalry unfolding with consequences that will negatively impact nations, especially the smaller ones in the regions of conflict. The upshot is that we are confronted with a geopolitical and geostrategic dilemma. While the major powers continue to assure that a binary choice is not being imposed, the reality for many is that it is the only choice offered. Unchecked, this will ultimately lead once again to a world where the masses are unrepresented, where the few rule over the many, and the many resent the few. The lofty ideals and principles enshrined in the UN Charter call upon nations to resolve their disputes through peaceful means and refrain from the threat or use of force against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. We condemned unequivocally the Russian invasion of Ukraine. This conflict in Ukraine, for example, underscores the imperative
to make peace and settle differences amicably through negotiations. Nevertheless, time is not on our side. And owing to the protracted failure to deal with this Russian-Ukraine crisis, I urge for a concerted multilateral effort led by the United Nations to resolve this. We cannot choose our neighbors, but we can choose to live in peace with them. And peace cannot happen without the cessation of hostilities by all parties. It is imperative for all parties to return to dialogue and resolve their differences through the negotiation table. The extent of the Ukraine conflict has radiated throughout the world as food prices have skyrocketed, leading to shortages and hunger, further malnutrition and despair. As in other conflicts elsewhere, be it in the Middle East or Southeast Asia, forced migration take place, piling on the problems of refugees and statelessness. Mr. President, in the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. It also poses an insurmountable obstacle to a two-state solution, not to mention the continued killings. There is also flagrant hypocrisy in dealing with the issue of Palestine. The international community must speak up against the atrocities committed towards the Palestinians, even as they so vehemently speak out against human rights violations, injustice, and abusive regimes. On Afghanistan, Malaysia remains deeply concerned with the dire humanitarian situation in the country. This is especially so given that the country is grappling with its third consecutive year of drought and devastating locust infestation that severely undermined wheat harvests. On our part, Malaysia is committed to continue its existing people-to-people relations with Afghanistan, including through the provision of humanitarian aid. However, we remain resolute and firm in our call on the authority of Afghanistan to reverse their exclusionary and discriminatory policies against women and girls. Denying their right to go to school is a violation of the teachings of Islam, not to mention the UN Charter and the multilateral framework of human rights. They are also profoundly detrimental to the future of Afghanistan. Mr. President, we are deeply horrified by the continued post-coup violence and instability in Myanmar. This is currently among Southeast Asia's and ASEAN's biggest strategic and humanitarian challenges in recent years. The barbarism and depravity inflicted upon the people of Myanmar is indefensible and goes against the values or principles shared by the peoples and the region, in the region and globally. The support of the international community, including the United Nations, is crucial to urge continuously and maintain the necessary pressure on the military authorities to reverse their course. Inasmuch as the principle of ASEAN centrality dictates the continued atrocities must end, Malaysia calls on Myanmar to immediately implement the ASEAN 5-point consensus towards achieving peace and stability in the country. ASEAN is navigating the rivalry between the major powers in the Asia-Pacific. Malaysia believes that any strategy undertaken
should neither start nor exacerbate a race for dominance. Instead, such strategies should contribute to peace and stability, security and prosperity in the region. Mr. President, scientists have confirmed that the world has just experienced its hottest summer in history. We have heard Secretary General Guterres gravely declare that climate breakdown has begun. Even Malaysia is seeing an increase in adverse impacts of climate change, with increasing temperature, rising sea levels, intensified monsoons, and erratic weather patterns disrupting livelihood and degrading local ecosystems. As such, we have not a moment to lose. Malaysia is doing its part by developing low carbon and renewable energy roadmaps to implement mitigating and adaptation strategies. The newly launched National Energy Transition Roadmap should aid us in achieving our NDCs as well as lighting the path towards our net zero aspirations. Discussions on climate change in the absence of equity, justice, and the necessary means to assist and empower countries to undertake greater climate action is an exercise in futility. We also urge the developed countries to fulfill their commitment of mobilizing $100 billion a year to support climate ambition endeavors of developing countries, while recognizing that trillions of dollars per annum will be needed in the near future. Mr. President, the 2023 SDG report has confirmed that we are falling behind, with nearly a third of the targets either at the state of inertia or worse, regressing. The global economy is also projected to continue to be weighed down by geopolitical uncertainties, supply chain disruptions, increase in commodity prices, as well as challenging financial conditions. This has widened the gap between economic growth and income, leading to a continuous disparity. As the growth in income fails to match economic growth, households become burdened with debt. We now have the super rich living side by side with the ultra poor. The contrast lies starkly in the things that matter: food on the table, shelter, access to quality education, healthcare. These factors cry out for drastic systemic reform, a total reset of global institutions that impact our lives. Or else we will continue to face widening inequality, setting apart nations and peoples. Mr. President, we are concerned over the emergence of a new form of racism characterized by xenophobia, negative profiling, and stereotyping of Muslims. This is manifested in an alarming trend of hatred, intolerance, and acts of violence against Muslims and their sanctities. We are appalled by the legitimization of these acts under the feeble defense of human rights. Quran burnings are nothing but a clear Islamophobic act intended to incite hatred. Inaction in the face of such blatant provocation to a religion is simply irresponsible and sends a dangerous message to humanity. We must embody the values of acceptance, tolerance, and mutual respect. We must promote intercultural, inter-civilization, and inter-religious understanding and cooperation. We must unite our faith in common cause to promote understanding and goodwill amongst our peoples, and strengthen peace and harmony among nations. Mr. President, these are indeed tall orders, but that is the very reason we are here. I truly believe that no challenge, however formidable,
is insurmountable if we secure the collective commitment of this global community, the member states of this august institution. What we need is trust and the conviction to make the world a better place, the will to work together on a platform of consensus and solidarity. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving, and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity, and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. Whether it is G7 or G20 or G77 or APEC or the world's largest FTA, there is no denying that multilateral collaboration is the sine qua non for any effective and sustainable resolution to the crises that the world is beset with. In this regard, it bears stressing that Malaysia's commitment to the UN and the multilateral system is born out of the strong conviction that all countries, no matter how big or small, rich or poor, strong or weak, have a common responsibility towards creating a better world for tomorrow. The world and our future it is what we envision and construct it to be. Malaysia believes we can achieve this through greater trust and strengthen multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ya, kembali dalam kita memberikan analisis berkaitan dengan baru saja ucapan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di sesi ke-78 Pimpinan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78, ucapan sulung beliau di New York. Tetapi ada beberapa perkara yang mungkin kita akan angkat sedikit masa bersama saya selepas ini. Bagi Tan Sri, apa poin yang Tan Sri rasa kita nampaknya apa yang kita jangkakan kebanyakannya diucapkan dengan baik sekali oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang paling terkesan dalam ucapan beliau tadi? Saya fikir yang paling mustahak sekali ialah bila dia menjadi ucapan yang sulung di bangsa-bangsa bersatu, nampak ada penerimaan, acceptance daripada masyarakat yang atau yang mereka yang hadir dalam bangsa-bangsa bersatu, dan dia pula menyentuh soal-soal yang mustahak kepada aspirasi, kepada kehormatan, kepada masa depan dunia. Dan saya tengok dia betul-betul very passionate about it. Oleh kerana itu dia sentuh semua isu-isu yang penting yang menjadi persoalan termasuk multipolar, kerjasama, perhentikan peperangan supaya semuanya boleh duduk, negara besar, kecil dan sederhana, semua mempunyai kedudukan yang sama rata. Jadi ini adalah intipati dalam mahu membina satu masyarakat antarabangsa yang mempunyai kesepakatan untuk membina dunia yang lebih baik bagi masa depan. Dan isu Islamofobia disentuh dengan baik. Palestin punya isu dia bercakap kuat. Ada satu kenyataan yang paling kukuh sekali. Afghanistan pun dia sentuh semua perkara-perkara yang sensitif tapi perlu. Jadi menunjukkan bahawa pendirian Malaysia amat jelas dalam isu-isu penting berkenaan dengan kesaksamaan, bukan keadilan, keihsanan. Jadi dia adalah satu perkara yang saya cocok
dengan dia punya pembawakan kepada Madani, Malaysia Madani ini. Itu yang dia cuba untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat antarabangsa bahawa ini adalah isu-isu utama dan penting, mudah. Semua 1, 2, 3, 4, 5 jelas untuk diterima dan nampak ada penerimaan. Ini lepas ni kerjanya lah. Lepas ni kerjanya. Kita nak tengok semua dan kerja-kerjanya dapat dilaksanakan. Tapi garis panduannya, arah mana kita nak pergi, strategik, pemikiran strategiknya, memahami ada geopolitik dan geostrategik, keadaan geostrategik dunia dan rantau kita, masalah climate change, tak ada satu pun yang tak disentuh. Pada saya ini adalah satu ucapan yang amat baik dan berkesan. Herizal, ucapan sulung ini. Saya nampak yang paling ketara bagi saya is the urgency. And itu agak clear di dalam ucapan Perdana Menteri kita bahawa masyarakat dunia sebenarnya tidak ada, there's no choice anymore. It's either we work together or we are going to fail miserably. Exactly. Jadi ini saya rasa adalah sesuatu yang kuat dan penting. Ini juga konsisten dengan apa yang telah diperkatakan oleh Perdana Menteri yang lepas. Sebelum ini, Jadi saya rasa itu adalah sangat baik sebab kita perlu konsisten dalam pandangan, continuity. Jadi itu bagus. Dan satu lagi yang saya rasa agak menarik juga di sini adalah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap tentang, ada sedikit dalam Malaysia Madani, dia berkata tentang teknologi dan daya cipta. Dan saya rasa ini kita perlu pertingkatkan dan masyarakat antarabangsa harus faham bahawa krisis pembangunan dunia ini tidak semestinya ataupun tidak boleh diteruskan dengan bantuan aid sahaja ataupun bantuan kemanusiaan sahaja. Kebolehan teknologi harus ada di kalangan negara-negara, terutama sekali negara-negara kecil. Kerana kita tahu untuk mengeluarkan sesebuah negara daripada kemelut kemiskinan, teknologi adalah penting, dan untuk mencapai pembangunan sejagat dunia, teknologi adalah penting. Jadi itu dua perkara. Satu yang saya terkilan, kena ada tekilannya. Walaupun tentu sekali banyak yang boleh dikatakan dan masa yang itu, tidak dikatakan masa tu. Tapi satu yang saya terkilan adalah tidak dicakapkan tentang reform United Nations itu sendiri. Malaysia selalu konsisten bahawa United Nations perlu reform. Dan saya ingat bahawa kita punya policy one country one vote itu kita memang champion. Dan itu membawa kita sebagai antara orang cakap leader negara-negara kecil atau negara membangun. Dan United Nations bagi saya untuk mencapai segala yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah katakan is urgent, I think the United Nations have no choice but to reform. Mereka tidak boleh lagi berada di dalam satu format atau sistem yang lama yang bagi saya kurang relevannya untuk hari ini. Dan itu telah pun diperkatakan oleh Anthony Blinken 3 hari lepas, dan saya agak tertarik kerana the United States of America yang jarang sekali mengatakan atau membuah fikirankan tentang reform di United Nations, sebenarnya pada Unggar 78 Anthony Blinken telah pun mengatakan bahawa the Security Council does not reflect the situation of the world today. Jadi itu dari saya lah. Sedikit. Okey, terima kasih Tan Sri Said Amin Alba, mantan Menteri Luar kita, dan juga Herizal Hazri. Tapi Herizal akan terus bersama kami, bersama rakan saya Melissa Idris dalam Consider This selepas ini. Jadi itu sahaja untuk kami memberikan ulasan dan juga discussion berkaitan dengan ucapan sulung Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sesi ke-78 Pimpinan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu sebentar tadi. Jadi sekian saja bersama saya. Terus bersama kami di Esra Awani. Sekian, kita jumpa lagi.